Okay, hari ni aku nak naik Ratu Eiffel, Eiffel Tower. The fun start here. Kena beratur panjang. Aku rasa ni macam security check kat situ. And tiket aku rasa pun beli kat dalam. Beratur lah benda paling aku tak suka sekali. Tunggu je lah. Right, baru lepas security. So sekarang ni baru kita boleh masuk ke kawasan Eiffel Tower ni. Jadi Eiffel Tower ni dia ada 3 tingkat. Tingkat 1, tingkat 2 dan tingkat 3 atas sekali. Tingkat 1 dan tingkat 2 ni kita boleh pergi by tangga, tapi tingkat 3 tu memang lift sahaja. Dan aku akan ambil tangga lah sampai ke tingkat 2. Lepas tu naik lift ke sana, sebab kalau kita naik dengan tangga dia lagi murah daripada kita naik dengan lift. Wah, inilah bawah Eiffel Tower betul-betul. Semua besi. And dulu kawasan ni siapa-siapa boleh masuk je, tapi sekarang ni dia tutup, dia border. So kalau nak sampai kat bawah Eiffel Tower ni pun kena lalu by security. So sebab tu lah macam kurang orang sikit sekarang. Inilah harga untuk naik. Aku umur 24 tahun, so aku dalam kategori muda, 12 sampai 24. Aku akan naik tangga plus lift. Tangga sampai tingkat kedua dan lift sampai tingkat ketiga. Harga dia murah sikit lah, €9.80. Dan kalau aku naik lift sampai ke tingkat 1, tingkat 2, harga dia mahal sikit, 13. So ya, tahun ni last kalau aku nak dapat tiket murah sikit, sebab next year €10 lagi mahal daripada sekarang. Alright, aku baru dapat tiket aku. Inilah tiket dia. So aku tanya orang tu tadi ada berapa step. Dia kata ada 700 nak tangga untuk sampai ke tingkat kedua. Dan daripada tingkat kedua tu naik lift sampai ke tingkat 3. So macam hiking juga lah ini. Baru lepas satu lagi security, dan dia kata tadi sepanjang perjalanan kat tangga boleh cabut mask. So okey lah, cuma kena pakai mask bila sampai kat tingkat 1, tingkat 2 tu. So kat sinilah bermulanya sampai ke atas. Let's go! Okay, sementara aku mendaki nak sampai ke atas, story time sikit lah kot. Jadi ramai je tahu Eiffel Tower ni macam mana bentuk dia, dia terletak kat Paris, semua dah tahu. Tapi kalau aku tanya, like kenapa dia dibina, ataupun apa motif dia, dan dia sebagai apa, adakah dia like just besi ke, tiang telekom ke. Jadi originally Eiffel Tower ni dia dibina pada tahun, kalau tak silap, 1889. Sebab time tu dekat Paris dia ada like exposition. Dan pada tahun 1889, tahun tu mark 100 years selepas French Revolution. Yang tak tahu French Revolution, cerita panjang nak pendekkan, rakyat Perancis bergolak, potong kepala raja dia, habis sistem monarki dekat France. So dia orang bina Eiffel Tower ni nak tunjuk macam progress negara dia orang lah, dari segi macam industrial dan juga pembangunan. Dan ingat lah, pada tahun 1889 untuk bina bangunan setinggi 300 meter dengan besi, zaman tak ada komputer apa semua, tak senang tau. So agak impresif lah. Dan time tu Eiffel Tower bangunan yang paling tinggi sekali kat dunia. Selama berapa puluh tahun dah aku lupa dah. Tapi impresif lah. Ok, on est arrivé au premier étage. We have arrived on the first floor. Dan pemandangan dia macam ni lah. So kat first floor ni ada restoran apparently. Aku nak try tengok harga berapa lah. Sebab kau nak tahu juga, sebab Paris ni antara bandar paling mahal sekali kat dunia. Dan juga sekarang ni kita atas monumen yang paling terkenal dekat dalam bandar paling mahal di dunia. Itu dia, Coca-Cola 1 tin harga €5, lebih kurang dalam RM25. Kita continue untuk ke second floor pula. Let's go. Okay, baru sampai ke dia punya second floor. Dan aku pernah sampai sini dulu sekali tahun 2016, dah 4 tahun lah. Aku tak ingat mana lah. Cuma aku tak pernah sampai ke atas sekali je.
So ya, pemandangan daripada second floor ni not bad juga lah. Kau nampak yang padang ni? Ni adalah Champ de Mars. Dan tahun 2018 time World Cup dekat Russia tu kan, dia orang pasang skrin besar kat sini. Lepas tu fan penuh sampai hujung sana. Bukan tahun 2018 saja, tahun 2016 time dia orang masuk final juga kan. Euro 2016 dan main kat France, dia orang pasang juga. Dia panggil kat sini fan zone. Oh, dan juga siapa pernah nampak gambar padang bola viral yang sebelah Eiffel Tower tu lah. Padang bola dia. Strategic location. So right now, let's go to the top. Usome. So since nak naik kita ketiga kena ambil lift. So kena beratur lagi lah. Dan aku memang not a big fan of queuing up lah. Aku memang tak suka. Memang tak suka beratur. Tak kira beratur kedai makan ke. Kurang minat, masa-masa bagi aku. Sekarang ni kita menunggu kita orang punya lift untuk naik ke atas. Right, baru sampai ke tingkat 3. Tengok sikit lah macam mana. Tadi time dalam lift masa time naik tu segayat agak sikit. Yeah, aku excited agak sampai atas ni. Of course aku excited, ni first time aku sampai kat sini. Right, boleh naik atas sikit lagi. Aku sini tengok kat luar. Eiffel Tower ni tinggi dia 300 meter something. Sebenarnya dia lagi rendah sikit daripada Menara KL. Menara KL 400 meter something kalau tak silap. Kalau korang pernah datang Paris kan, korang akan perasan tak ada pun like bangunan-bangunan tinggi. Sebab orang France ni dia, orang France pun, orang Eropah Barat ni dia orang tak appreciate sangat bangunan-bangunan tinggi. Dan juga dekat Paris ni kalau tak silap dia ada macam rule, kalau nak buat bangunan dia tak boleh melebihi like beberapa tingkat supaya macam dia tak outshine lah Eiffel Tower. Sebab tu Eiffel Tower walaupun tinggi dia 300 meter je tapi kita nampak dari jauh kalau kita kat Paris ni. Sedangkan kalau kita pergi KL, walaupun KLCC dan juga KL Tower lagi tinggi daripada Eiffel Tower, kadang-kadang dia terselit kat belakang bangunan lain. Sebab dekat KL kita ada banyak bangunan besar-besar dengan tinggi kan. Tapi like mentality tu tak sama kat sini. Sebab bagi diorang lebih prefer untuk macam simpan like cultural view tu. Sebab tu diorang tak minat mana dengan bangunan-bangunan tinggi. Mungkin satu bangunan tinggi yang betul-betul duduk kat kawasan Paris ni, bangunan ni, iaitu Tour de Montparnasse. Jadi Tour de Montparnasse ni nampak tak? Dia macam semua rendah, lepas tu dia tinggi satu. Petok hitam. So tak lawa mana lah. So masa bangunan tu dibuat pun orang Paris kurang minat lah. Sebab dia macam mencemarkan image Paris. Dan jauh sikit daripada kawasan Paris ni, area ni nama dia La Défense. Kat situ baru kita jumpa bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi, moden-moden. Okay, dah puas menikmati pemandangan kat Paris, kita mulakan perjalanan turun ke bawah. Kena beratur lagi untuk lift. Okay, sebelum aku turun sampai ke tingkat bawah sekali, aku datang balik ke tingkat kedua just untuk tengok momen terakhir sebelum aku turun sampai ke bawah. Dan impresif juga bagi aku bangunan ni. Sebab kalau kita fikir kan, daripada tahun 1889 sampai sekarang masih kukuh. Dan sebenarnya initial plan diorang nak runtuhkan Eiffel Tower ni selepas 20 tahun selepas dia bina bangunan ni. Tetapi since Eiffel Tower ni tarik ramai perhatian orang, dia tarik turis dan juga dia jadi macam image Paris, dia orang decide untuk kekalkan bangunan batang besi ni. So sebab itulah sampai hari ni kita masih ada di Eiffel Tower. Tadi aku naik dengan tangga, tapi turun boleh ada choice nak naik tangga atau lift. So obviously aku akan naik lift. So let's go. Okay, aku baru sampai kat bawah balik. Dan itulah sedikit sebanyak
apa yang korang boleh expect kalau korang datang Paris dan juga korang nak naik Eiffel Tower. Aku dah bawa korang jalan sampai ke tingkat 3 Eiffel Tower. Dan aku ingin mengucapkan terima kasih juga kepada KTFC untuk jersey yang diberi, jersey sempena COVID, edition COVID. Dan korang boleh tengok juga merchandise lain di kat bawah. Dan kepada rakyat-rakyat Keter yang tengok ni, kalau tak ada lagi merchandise KTFC ni, Sesekmo ni bukan orang Keter pure lah orang kata. So yeah, korang boleh like video ni, korang enjoy. Until next time, à la prochaine fois. Bye bye.